Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati pengurusi masjid, tuan-tuan imam, bilal, siap-siap, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersama-sama pada kali ini dalam suasana dunia yang diuji dengan berbagai-bagai ujian, terutamanya berita kematian. Boleh katakan saban hari kita ada saja mendengar, bukan orang jauh-jauh tapi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Namun demikian, kita sebagai umat Islam, perkara yang utama kepada kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah segala-galanya, menciptakan kita daripada tiada kepada ada, kemudian kita akan kembali semula kepadanya, seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita asalnya tiada, kemudian dilahirkan, kemudian kita mendengar dunia, kemudian kita dibangkitkan semula. Inilah proses kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kali ini kita nak berkongsi dalam buku Tanbihul Ghafilin di bawah tajuk Amal Ma'ruf dan Nahi Munkar. Satu slogan ataupun satu tajuk yang sangat besar kepada kita, bukan melibatkan orang biasa tetapi menyeluruh. Tak kira mereka ada kuasa ataupun tiada kuasa, orang yang kaya ataupun orang yang tidak kaya, orang yang berjawatan tinggi atau yang biasa, dah. Perkara utama yang perlu kita kena jaga, amal ma'ruf dan nahi munkar. Tengok bagaimana kita hari ni, kehidupan kita ada kawalan, sakatan jalan raya, mendaftar di masjid, itu semua dipanggil ada kawalan. Apatah lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala datangkan kepada kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kita, menyuruh perkara-perkara yang baik dan mengarahkan kita supaya menghalang daripada perkara-perkara yang munkar. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Kerana kita ada pantang larang dah. Dunia sijnun lil mu'minin. Dunia sijnun lil mu'minin. Dunia ni penjara kepada orang-orang beriman. Maksud penjara tu artinya ada batas-batas, ada had-had dia. Sebab itu saya berkongsi dengan sidang jemaah mati Allah SWT dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa yang ada buku kitab Tanbihul Ghafilin ni, sila rujuk muka surat 87, bab yang ke-8 dah. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar bin Abdul Aziz, berkata, sesungguhnya Allah tidak menyeksa orang-orang awam disebabkan oleh kerana dosa orang-orang tertentu, tetapi apabila perbuatan dosa itu bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka berarti semuanya sudah layak menerima hukuman. Maknanya orang yang melakukan benda-benda dosa, jika tidak ditegur mereka ni, akhirnya ianya berkembang ke seluruh pelosok masyarakat, dan bila keseluruhannya berkembang, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak redha. Bila tak redha, datang bala Allah, seperti mana yang kita dengar hari ni, pandemik sebenarnya endemik. Jadi kita dengar saja istilah-istilah yang begitu, tetapi sebenarnya bila kita tengok kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Lais Samarqandi ini.
Apabila perbuatan dosa bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka berarti semuanya sudah layak menerima hukuman. Termasuklah di negara kita gini, kita tengok bab penyelewengan, bab pengkhianatan, bab tunjuk kebesaran, tunjukkan dia punya orang-orang yang ada perbezaan daripada orang awam dengan orang atasan. Walhal bila kita melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membeza-bezakan. Yang Nabi bezakan di sisi Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Kemudian riwayat lagi bahawa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Yusa bin Nuh alaihissalam, anak Nabi Nuh, aku akan membinasakan daripada kaummu 40,000 orang yang baik-baik dan 60,000 orang yang derhaka. Nabi Yusuf bertanya, ya Tuhan, orang derhaka memanglah layak mereka ni ditimpa bala, maka mengapakah orang yang baik-baik kena juga? Allah Ta'ala menjawab, kerana mereka tidak marah terhadap apa yang, kerana mereka tidak marah apa yang aku murka, bahkan mereka makan minum bersama mereka yang derhaka itu. Masya Allah. Sidang jemaah Allah, sebab itu kadang-kadang kita dengar di sekeliling kita ada orang yang bangga dengan perbuatan dosa dia. Ada kita nampak benda-benda penyelewengan terang-terangan berlaku di hadapan kita, di pendengaran kita, di sekeliling kita. Jadi bila perkara sedemikian berleluasa, maka Allah Ta'ala beritahu melalui Nabi Yusuf bin Nuh ni, aku akan membinasakan daripada kaum kamu 40,000 orang yang baik-baik dan 60,000 orang yang derhaka. Maknanya bila datang bala, tak ada tapisan dah. Orang yang baik-baik pun kena, jamaah-jamaah masjid kena, jamaah surau kena, alim ulama kena, tok guru kena. Ini ingatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada Nabi kepada Yusuf bin Nuh ni yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih wa nahau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Anjurkan, suruhkan, anjurkan, suruhkan kebaikan itu walaupun kamu belum dapat mengerjakannya, dan cegahlah segala yang mungkar walaupun kamu belum menghentikannya. Kita tak tentu boleh dapat tak dapat. Kita ajak orang sembahyang jemaah, belum tentu kita pun kadang-kadang terlepas juga sembahyang jemaah. Tapi kita tetap menyuruh. Mudah-mudahan bukan setakat kita, yang lain-lain tu akan datang bersama-sama. Ini yang disebutkan oleh Nabi, anjurkan, galakkan kebaikan itu walaupun kamu belum dapat mengerjakannya. Kita galakkan orang bersedekah. Akhirnya sekarang Masya Allah saya baru ni ada sahabat telefon saya, tanya satu mat tahfiz nak dibina. Dia tanya, rupanya saya dapat faham, dia tanya tu bukan tanya saja, dia nak menderma kepada mat tahfiz. Masya Allah. Jadi dia sudah ada kesedaran. Pendapatan dia selama ni Masya Allah diberikan rezeki yang melimpah ruah. Sebelum ni dia tidak memikirkan hal-hal begini kerana mungkin melancong, kerana mungkin boleh pergi ke sana sini. Tapi sekarang SOP ni tak boleh merintah sana sini. Maka alhamdulillah dengan takdir Allah Ta'ala, dia gunakan wang dia untuk membina wakaf sekolah-sekolah tahfiz. Masya Allah. Aset saham dia bukan setakat di dunia tetapi sampai di akhirat. Ini sidang jemaah mati Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi nasa
mafatihul khair maghaliqul syarr. Fa inna minan nasi nasan mafatihul syarri maghaliqul khair. Fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas. Yang saya sebut dulu, Anas ni salah seorang sahabat Nabi yang terakhir sekali. Salah seorang sahabat Nabi yang terakhir sekali yang masih hidup. Kerana masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ni masih lagi kanak-kanak ataupun remaja. Mak dia kata umar Nabi, aku tak ada hadiah Nabi engkau ya Muhammad, tapi aku hantar anakku menjadi khadam kepada engkau. Bijaknya mak Anas ni bin Malik ni, rupa-rupanya dengan menjadi khadam pembantu, Anas menjadi seorang yang hebat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, kerana dia mengetahui banyak benda yang Nabi cakap. Di antara yang Nabi, yang Anas ambil daripada Nabi, dia kata apa? Sesungguhnya di antara itu ada yang menjadi pembuka untuk kebaikan. Ada orang ni dia jadi aura untuk membuka kebaikan. Masya Allah dah. Dia tengok selebriti kalau mereka membuat banyak benda kebajikan, dia jadi pembuka. Mereka golongan selebriti, orang tengok dah, orang tengok. Jadi bila mereka buat benda-benda kebajikan, jadi besar. Sesungguhnya kata Nabi, di antara itu ada yang menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup daripada kejahatan. Masya Allah dah. Dia jadi pembuka dah. Dia menjadi orang yang memulakan orang nampak. Sebab itu kita hari ni banyak tempat-tempat wakaf di mana, sama ada sekolah agama, persendirian, mak tafiz, rumah orang-orang tua, tak mampu orang yang menghandle tu untuk menguruskan. Mereka pun bukan orang senang. Tetapi dengan sebab kemurahan masyarakat di luar sana, akhirnya mereka mengulurkan bantuan yang kita tidak sedar-sedar, tak sangka-sangka. Seperti mana saya pernah cerita dulu di Kuala Lumpur lah, dah ada satu sekolah agama, sahabat-sahabat kita mengajar sekolah agama. Tuan-tuan tahu gaji guru-guru ni, ada seorang kontraktor yang menanggungnya. Dia jumpa dengan pengurus sekolah tu, dia tanya dah, gaji-gaji berapa orang guru-guru sini? Ada 20 orang. Dia kata 20 orang ni saya nak tanggung gaji mereka, bayar dah 2,000 sebulan, 1,000 sebulan, 2,000 sebulan. Rupa-rupanya dengan perbuatan mereka demikian, kontraktor ni Masya Allah, muslimin-muslimat, setiap masa sentiasa dapat projek. Dapat saja projek baru, projek ini dia offerkan kepada dia dengan tak disangka-sangka. Manakala yang tidak memikirkan tentang bantuan ni, dia tak ada projek, akhirnya gulung tikar dia. Ini sesungguhnya di antara itu ada yang menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup daripada kejahatan. Dan ada juga manusia yang menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Walhamdulillah, dia pula yang menjadi penghalang. Macam kita sekarang ni, ada masih tak boleh lagi sembahyang Jumaat. Ini walhal masjid kita dah besar dah. Di luar sana tengok tadi di stadium Wembley dah penuh orang stadium. Kebetulan Ronaldo balik semula ke Manchester, minta maaf cerita hawalah lah, penuh orang. Tapi kita hari ni di masjid-masjid, kalau hari Jumaat masih ramai lagi yang tak boleh masuk. Ini sampai bila benda ni akan dihalang? Ini yang kita takut ni. Pihak-pihak yang memegang kuasa jaga yang Nabi sebut. Ada juga manusia yang menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Maka sungguh untung bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka kebaikan, dan binasalah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah pembuka kejahatan di tangannya. Kuasa tangan orang yang berkuasa lah. Saya pendakwah, guru-guru hanya menyampaikan saja, tak ada kuasa. Tapi bila ada kuasa, dia boleh arahkan melalui tanda tangannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW melalui Anas bin Malik ni.
binasalah bagi orang yang dijadikan oleh Allah pembuka kejahatan di tangannya. Artinya orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegahkan kemungkaran, mereka adalah pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Dan ia termasuk orang mukmin, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah beritahu, orang-orang mukmin lelaki dan perempuan setengah menjadi pembantu setengah yang lain. Tolong menolong, bantu-membantu masjid-masjid tuan-tuan ni. Bagaimana dia tengok sikap mereka tolong bantu. Macam baru ni buat Ashura dah. Saya duduk kat lain tak tahu pun, baru, tapi bila dah ada info datang, saya tengok masya-Allah dah. Mereka ni bekerjasama tolong bantu. Tak kira apa kedudukan mereka, dah bekerjasama. Ini dipanggil wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang Islam ni mereka tolong bantu di antara satu sama lain. Yang paling utama sekali kata Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ni menganjurkan kebaikan dan mencegah daripada perkara-perkara munkar. Ini kehidupan kita di dunia. Adapun yang menganjurkan munkar dan mencegah daripada kebaikan, maka itu tanda munafik. Yang sebaliknya tadi menganjurkan kebaikan, menghalang kemungkaran. Tapi ada pula yang mencegah kebaikan tetapi dia menganjurkan keburukan. Wal'iyadzubillah. Menganjur yang munkar, mencegah kebaikan. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik pula masing-masing menjadi pembantu setengah dengan setengah yang lain. Ini benda yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala atas dunia ni. Dengan kerjasama mereka boleh membuat sesuatu yang baik dihalang oleh mereka. Sebab itu kita semua merunguk ni masjid-masjid ni. Dia dapat WhatsApp daripada kawan, dia kata dia dah tak boleh masuk masjid dah. Kawan dia kata pergi masjid ni pula. Walhal pandemik yang berlaku hari ni menjadi sensasi. Sensasi itu maksudnya apa? Banyak yang hari ni dibincangkan. Dibincangkan kerana berbagai-bagai benda yang berlaku setelah berlakunya vaksin, dah kesan kepada tubuh badan manusia yang berlaku hari ni. Ada yang tak tahan, ada yang kena attack dia punya anggota badan dia. Ini benda-benda yang kita tak tahu dah. Dia beritahu ianya baik, tetapi dalam masa yang sama ada yang terkena. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah bukakan pintu hati manusia ni supaya membuat yang baik-baik berlaku, menerima yang baik-baik berlaku, kerana amal baik kita ni bukan di dunia saja, tetapi nanti akan dipersoalkan pada hari kiamat. Awak ni bersekongkol benda baik ke bersekongkol benda tak baik? Sedang jemaah rahmati Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seutama amal ialah amal yang baik dan Nabi dan mencegah munkar. Sebab baik amal, kata Ali, ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, menganjurkan, menyuruhkan perkara-perkara yang baik dan mencegah munkar, menganjur kebaikan dan mencegah kejahatan, dan membenci orang yang fasik, yakni orang yang melanggar hukum. Hukum akan dilanggar, benda yang diarahkan oleh Allah Ta'ala ditinggalkan, benda yang Allah Ta'ala tidak sebut mereka begitu straight. Jalan-jalan raya tak selesai lagi, dia punya sekatan-sekatan. Ini maknanya benda-benda yang berlaku di seluruh kehidupan kita, yang kadang-kadang kita tertekan dengan kehidupan ni, kesan daripada nak mengawal wabak penyakit. Walhal wabak penyakit itu di zaman Nabi SAW
Ada juga dengan banyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala benda yang berlaku ni ada gerak-geraknya daripada Allah Taala. Kenapa orang-orang kaya jadi pemurah? Digerakkan oleh Allah Taala hati mereka untuk membantu. Dah. Jadi maka siapa yang menganjurkan kebaikan bermakna memperbuat orang mukmin, dan siapa yang mencegah munkar berarti menghina orang munafik. Siapa yang menganjur kebaikan memperkuat, bukan membuat, memperkuat. Kalau baca dia kuatkan. Terutamanya kita ni bulan September ni baru sambut Hari Merdeka, Malaysia prihatin, dan insya-Allah 16 September ni Hari Malaysia pula. Macam-macam hari. Apa tujuannya kita sambut hari-hari ini? Bukanlah untuk apa-apa. Kalau negara ni memang tak dinafikan untuk memberi semangat kepada masyarakat. Perhatian itu bagaimana? Biar kita berkait dengan apa yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrai ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Peganglah kepada dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah, berkata ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dan bertanya, benarkah engkau mengaku sebagai utusan Allah? Datang seorang daripada Mekah. Kita tak ada Nabi sekarang. Dah, kalau ada pun Nabi sesat lah. Macam di Selangor dah mengaku ada Nabi Encik Kahar. Tapi Selangor baru mengaku jadi Nabi, kita faham mengaku jadi Tuhan. Lagi dahsyat dah. Jadi Qatadah berkata ada seseorang datang kepada Nabi ketika di Mekah dan bertanya, benarkah engkau mengaku sebagai utusan Allah? Jawab Nabi, ya. Lalu bertanya, amal apakah yang lebih disukai oleh Allah? Ai amal ahabbu ila Allah. Amal apa yang Allah suka? Jawabnya, menghubungi family, merapatkan hubungan keluarga lah. Menghubungi family, maknanya rapat dengan keluarga. Amal apakah lebih disukai oleh Allah? Tanya lagi, lepas tu apa dia? Jawab Nabi, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tanya lagi, apa lagi? Ayu amal habu ilallah, apakah amal yang Allah suka? Amal apakah yang sangat dimurkai? Dah. Kemudian ditanya pula amal apa yang Allah suka? Nabi menjawab, menganjurkan kebaikan dan mencegah munkar. Lalu tanya lagi, amal apakah pula yang Allah Ta'ala murka? Jawab Nabi, syirik, ini menyengutukan Allah. Kemudian apa lagi? Jawabnya, memutuskan hubungan keluarga. Kemudian apa lagi? Jawabnya, meninggalkan amal ma'ruf dan yang munkar, yakni tidak suka menganjurkan kebaikan dan mencegah munkar. Sebab itu kita hari ini antara dunia ni, muslimin muslimat yang mati Allah, benda ni macam berlawanan. Benda-benda yang Allah Ta'ala arahkan kita, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertangguh. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi alam maya dah, ataupun langit terbuka, rupa-rupanya dia boleh berkembang lebih jauh lagi. Contoh macam kita di masjid, rupanya sekarang bukan di masjid saja, tuan-tuan yang ada di rumah buka aja telefon boleh berkongsi. Tapi bila berkongsi begitu tak samalah dengan berkongsi kita di masjid. Sampai masa kan terlelap lah, ataupun tertutup lah. Itu maknanya info-info yang kita boleh dapat dari seluruh pelosok dunia. Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia, walaupun di Indonesia kita dengar dia macam ada depan kita. Kita dengar Syekh di Mekah sana, Imam Mekah, walaupun jauh sana, kita tengok dia baca. Ulama yang lain dia boleh kita buka, cari dia. Sufyan Tsauri berkata, jika engkau melihat orang yang pandai Al-Quran disayangi oleh jirannya dan dipuji oleh rakan-rakannya, maka ketahuilah bahawa bahawasanya ini suka mengambil hati, ini tidak tegas amal ma'ruf dan nahi munkar. Suka saja, bukan benda yang ditegaskan. Maknanya biasalah semua orang suka.
tapi kita nak mau menggalakkan. Bukan setakat suka, kita ada azam. Macam saya kadang-kadang tengok ada orang-orang hafal Quran, anak-anak muda, kita ingin anak-anak kita jadi gitu, tapi tak jadi. Macam mana? Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna an yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa amahumullahu bi'adzabin qabla an yamutu." Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terjadi tidak terjadi pada sesuatu orang, tidak terjadi pada satu orang, kata Nabi, yang berbuat derhaka sedangkan mereka dapat menghentikannya. Tidak terjadi pada seorang yang berbuat derhaka sedangkan mereka dapat menghentikannya. Maknanya orang buat dosa bukan sepanjang masa dia berhenti. Ni Mal Hijrah 1443 baru ni, berapa ramai saya dengar di telinga saya ni yang hijrah. Maknanya dia pakai selama ni terbuka, tapi bila masuk tahun baru hijrah, dia dah mula menutup aurat dia, pakaian dia. Apatah lagi sekarang dah berhijab semua. Ini maknanya terjadi seseorang yang berbuat derhaka sedang mereka dapat menghentikannya, tetapi mereka tidak mencegahnya, melainkan Allah akan meratakan pada mereka siksaannya sebelum mati mereka. Bukan setakat berhenti saja, kena cegah lagi. Mudah-mudahan dengan sebab yang berhenti tu dia akan menegur. Sebab itu bila tahun baru hijrah, dia ketemu ramah orang-orang yang berhijrah menganut agama Islam. Tapi kita ini yang berhijrah bukan sembarangan. Ridwan T ini dia hebat daripada orang yang dah beriman, tak, orang Islam, kepakaran dia. Farid Ravi, Masya Allah, Qari. Jadi dengan sebab mereka ni, di mana lagi orang-orang yang sebangsa dengan mereka? Ada yang mereka ni tidak berhijrah lagi. Patutnya semua menjadi kesan kepada yang lain supaya sama-sama mereka ni meniru contoh yang telah dibuat oleh orang-orang yang menghentikan benda-benda mungkar. Sikit lagi, Abu Lais As-Samarqandi berkata, Nabi SAW mensyaratkan berkuasa untuk mencegah. Kenapa guna kuasa untuk mencegah? Maknanya bahawa orang-orang baik yang berkuasa berwibawa, kerana itu maka kewajipan mereka harus mencegah bermaharajalalanya perbuatan orang-orang ahli maksiat. Dia suruh gunakan kuasa. Sebab itu dalam hadis lain Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Mula-mula sekali Nabi kata, dah siapa yang melihat mana munkar, hendaklah diubah dengan tangan. Apa makna tangan? Yad ni ialah kuasa. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kuasa tak ada, dengan lidah. Wa man la yastati' fa biqalbi. Tak boleh dengan lidah, barulah dengan hati. Marah kita. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kuntum, semua kamu ni, kata Allah, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik. Kita ni semua umat terbaik, tuan-tuan. Sama ada kita di Malaysia, Indonesia, di Thailand, di Afghanistan, di Mekah. Allah beritahu kamu semua ummatin khair ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas. Allah keluarkan daripada semua manusia di dunia umat Nabi Muhammad lah. Allah tak beritahu khair ummah, tetapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf. Kamu mesti ada perbuatan memerintahkan supaya orang buat baik, dan wa tanhauna 'anil munkar, mesti mencegah perbuatan yang mungkar, dan wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat yang lain pula, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah Ali Imran 104.
harus ada, kata Allah, daripada kamu golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menganjurkan segala yang baik dan mencegah munkar, dan mereka lah orang-orang yang untung, ini yang bahagia. Tapi sekarang di musim pandemik ni, tak tahulah bila selesai. Kuasa tak ada, tak patutnya berkuasa lah. Gunakan kuasa mereka untuk dalam hal-hal keluarga ni, boleh rapatkan semula dengan mengikut SOP lah. Sebab ini dah banyak memberikan kesan kepada kehidupan kita. Sebab itu sebelum berlakunya fasa 2 ni, ramai yang terdengar yang stres lah. Rupanya bila kita duduk berkurung, tekanan makin banyak, akhirnya bantuan tak boleh disalurkan, maka berlaku macam-macam, keluar bendera putih dan sebagainya. Inilah di antara amal ma'ruf dan munkar yang disebutkan dalam kitab Tambaghul Ghafil ini, peringatan kepada yang lupa, supaya kita sebagai umat Islam yang terakhir ini mengeluarkan balik ada aura yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan, bahawasanya benda yang besar selain daripada kewajipan kita kepada Allah, hukum wajib, hukum yang sunat, makruh, haram, harus, perkara yang besar juga lah menyuruh yang baik dan mencegah munkar, untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia, agar kita semua menjadi negara ataupun kehidupan yang dipanggil baldatun tayyibatun rabbur ghafur, negara yang baik dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itu yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan ingatan kepada saya juga dan tuan-tuan, agar kita mendapatkan rahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga slogan menyuruh perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang munkar, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.